Selamat pagi, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan kita masih lagi akan menumpukan perhatian kita kepada isu vaksinasi COVID-19 kerana ini merupakan satu isu yang perlu sebenarnya kita war-warkan kepada rakyat Malaysia dari masa ke semasa. Dan kita sendiri faham bahawa banyak pihak sebenarnya yang memainkan peranan bagi menggalakkan lebih ramai lagi ahli masyarakat untuk mendaftar sebagai penerima suntikan vaksin COVID-19. Dan kita juga tahu matlamat yang telah pun diletakkan oleh kerajaan, di mana di penghujung tahun ini insya-Allah apa yang ingin kita wujudkan ataupun apa yang di kerajaan ingin wujudkan ialah immunity kelompok ataupun herd immunity. Dan kita juga meletakkan sasaran di mana 80% rakyat Malaysia mungkin di penghujung tahun ini akan diharapkan akan dapat menerima vaksinasi COVID-19. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah vaksinasi COVID-19 kebangsaan, PKN, Pergiat Usaha Dekati Komuniti Setempat. PKN ialah penggerak komuniti negara. Dan kita ada tetamu yang cukup istimewa sebenarnya untuk berkongsi pandangan berkaitan dengan isu ini. Jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih tetamu yang akan kita hubungi melalui kemudahan Skype, iaitu Yang Berhormat Datuk Hajah Zuraida Kamarudin yang merupakan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam, Syakari. Lama kita tak berjumpa, tu. Okey, Tok, kita nak kali ni kita jumpa Skype. Ya. Sekurang-kurangnya kita berjumpa di alam maya. Okey, Tok, kita nak bercakap tentang isu yang saya kira cukup penting sebenarnya, dan saya tahu Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan juga mengambil inisiatif dan juga memain peranan yang cukup serius dalam usaha untuk menggalak lebih ramai ahli masyarakat untuk mendaftar sebagai penerima suntikan vaksin COVID-19. Mungkin boleh kita kongsi bersama peranan yang dimainkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk. Okey, alhamdulillah semua bahawa ketika ini kita dengan giatkan untuk memastikan bahawa program vaksinasi negara atau kebangsaan dapat sambutan yang memenuhi sasaran ataupun target time yang telah kita letakkan. Jadi sudah tiba masanya untuk semua kementerian dalam negara ini memainkan peranan untuk mengakar umbikan atau merakyatkan program vaksinasi kebangsaan ini. Walaupun dilancarkan pada awal mungkin bulan Mac tentang pendaftaran melalui MySejahtera untuk mendapatkan vaccination dan sebagainya, tetapi ketika ini kita lihat bahawa dalam peringkat perancangan memang sudah cantik dia punya road plan, dia punya map, dia punya timeline dan sebagainya. Tapi namun demikian kita harus menggiatkannya sampai ke peringkat angkat umbi untuk memastikan bahawa rakyat menyambut baik inisiatif kerajaan ini dan agar kita dapat menepati sasaran target time, waktu jangka masanya. Kerana target jangka masa ini amat penting untuk kita mendapatkan herd community, immunity berkelompok. Jadi kalau seperti semua maklum, kalau kita dapat vaksinasi atau memberikan injection kepada sekurang 80% rakyat Malaysia, maka kita akan mencapai herd community dan insya-Allah kita akan dapat jalankan kegiatan kita seperti sedia kala. Jadi untuk itu KPKT juga berperanan, memandangkan kerajaan tempatan adalah third level government yang dekat dengan rakyat, maka KPKT juga mengambil inisiatif ini untuk mengakar umbikan, untuk memastikan bahawa ramai lagi yang akan mendaftar dalam MySejahtera dan ramai juga akan menghadirikan diri mereka untuk menepati temujanji untuk mendapatkan vaccination. Jadi oleh kerana itu KPKT telah bekerjasama dengan Kementerian Perpaduan dan juga termasuk dengan Prima Malaysia dan juga dengan MAPIM. Jadi gerak kerja ini adalah untuk mewujudkan call center di PPV yang kita telah buat satu program rintis, iaitu di Ampang. So di sinilah kita mulakan satu call center yang mana call center ini adalah terdiri daripada sukarelawan daripada penggerak komuniti negara, yang mana mereka akan ditugaskan untuk membuat panggilan kepada
penama-penama dan dalam MySejahtera yang telah dapat appointment untuk mengingatkan mereka tentang appointment mereka yang akan datang. Okey. Yang keduanya juga kita dapati bahawa ada juga ramai yang tidak datang untuk menghadirkan diri untuk mendapatkan vaccination. Jadi ini satu lagi tugas sukarelawan call center ini adalah untuk menelpon balik, memanggil balik mereka yang telah ada tarikh temu janji tapi tidak menghadirkan diri untuk memastikan mereka datang untuk dapatkan vaccination. Jadi kita dapati di kalangan mereka yang kami panggil dalam first batch yang telah kita test adalah 177 orang yang gagal untuk datang, yang untuk datang untuk mendapatkan vaksinasi pertama. Yang kedua, mereka yang gagal untuk mendapatkan second dose. Yang ketiga adalah mereka yang tidak hadir kepada temu janji yang pertama. So jadi apabila kita buat panggilan pada 177 penama ni, semua respon kepada panggilan dan mereka sambut baik dan mereka terus memberikan kerjasama untuk datang dan pasti menghadirkan diri. Jadi ini stop point pertama yang mana kita wujudkan call centers. Ya, Syakawi? So, saya juga nak dapat untuk memenuhkan ekosistem tu, Syakawi. Ekosistem tu selepas call center, kita juga menyenaraikan nama-nama yang supposed to come untuk vaccination itu, sekiranya mereka tidak ada transportation, ada permasalahan dan sebagainya, dan kita ada juga unit transportation. Dan on the ground di lapangan kita juga bersama dengan PBT, pihak berkuasa tempatan, yang ada satu jabatan dipanggil COB, Commissioner of Building. COB ini bertanggungjawab dengan persatuan-persatuan penduduk di peringkat strata, dan mereka ada senarai-senarai pengurusi penduduk dan juga JMB dan MC, Management Corporation dan Joint Management Body di perumahan strata. Jadi kita juga berhubung dengan ketua-ketua ni dan kita menggerakkan mereka di peringkat strata. Dan untuk yang rumah-rumah landed, rumah-rumah yang bukan strata, kita menggunakan KRT, pengurusi KRT, kawasan rumah tetangga, mereka turun padang untuk bertemu dengan penduduk di kawasan masing-masing, untuk mendaftarkan MySejahtera, yang kedua untuk memastikan bahawa yang dah dapat temu janji itu datang menghadirkan diri. Dan last kali kita juga ada unit mobile klinik. Yang ini sekiranya Kementerian Kesihatan atau PBB sudah bersedia, kita siapkan mobile unit ini untuk turun padang ke kawasan-kawasan yang high density seperti rumah-rumah PPR, di perkampungan dan sebagainya, dan kita boleh gunakan sebagai mobile unit kepada mereka yang telah mendapat appointment daripada MySejahtera. Ketika ini kita tidak boleh lagi buat open lah, kerana kalau open itu pengurusannya akan agak kalang kabut, nanti tidak dapat menepati SOP. Itu yang cara ringkasnya, Syakawi. Saya juga nak dapat pandangan yang berhormat Datuk lah, daripada apa yang Datuk sebut tadi. Masih ramai yang mungkin ialah gagal untuk datang untuk mendapatkan vaksin ataupun suntikan dan sebagainya, malah yang datang pun mungkin pertama kali, tetapi untuk vaksinasi yang kedua ataupun dos yang kedua itu masih lagi gagal untuk menghadirkan diri. Apa alasan yang selalu diberikan itu? Di mana kelemahannya yang mungkin perlu kita lihat secara serius tu? Satunya mungkin kekelemahan adalah mungkin mereka ni diregister, didaftar oleh anak-anak mereka, satu, ataupun didaftar oleh sukarelawan kita yang turun padang. Yang ketiganya, mereka didaftarkan melalui cara manual. Jadi mungkin synchronization di situ ada gap. So disconnected. Jadi yang ini kita juga perbetulkan. Apabila saya turun padang hari itu, saya juga tanya kenapa ada drop out rate. So jadi saya dapat maklumat daripada petugas-petugas itu di PPV itu bahawa terutamanya di bulan Ramadan yang lepas, ada yang takut nak datang, dia takut puasa batal. Yang keduanya, dia takut bila injection dia pingsan ke nanti puasa dia batal. Betul. So jadi oleh kerana itu
mereka tak datang hadir untuk membuat vaccination. So jadi dia perkara. Jadi saya harap ketika ini perkara-perkara ini dapat kita atasi dengan ada unit-unit sukarelawan tadi untuk memujuk mereka dan memberikan penjelasan dan penerangan agar mereka lebih jelas tentang program vaksinasi kebangsaan ini. Satu lagi perkara yang saya nak bangkitkan berkongsi pandangan daripada Datuk lah. Ada juga yang merasakan Datuk ya, kadang-kadang tempat di mana mereka harus pergi untuk menerima vaksinasi itu dikatakan terlalu jauh daripada tempat tinggal mereka. Katalah macam saya sendiri pun tinggal di Ampang, tetapi saya terpaksa pergi ke satu tempat yang agak jauh hari ini hanya untuk mendapatkan suntikan. Itu apakah itu bila Datuk sebut tentang synchronization, ianya juga perlu dilihat dalam usaha untuk memudahkan lagi sebenarnya pergerakan mereka yang ingin mendapatkan vaksinasi itu, Tok. Betul sekali. Kalau sekali no problem lah, jauh pun boleh pergi tapi oleh kerana ada yang orang tua-tua dan yang tidak ada transport dan sebagainya, memang masalah. Ini terjadi sekali. Waktu saya turun Padang, ada yang datang tanya saya, YB, saya tinggal dekat sini Ampang tapi saya dapat pergi kat Nilai, dekat Negeri Kelantan dan sebagainya. Jadi ini juga ada satu penjelasan yang harus kita laksanakan. Jadi di PPV Ampang itu sendiri, sekiranya ada orang-orang Ampang terutamanya ataupun ululangat yang kena datang di Ampang itu, yang orang di situ yang dapat temu janji di tempat yang lain, saya dah minta pengurus PPV itu untuk menerima mereka yang datang buat aduan ni dan menyemak dan mungkin mengaturkan mereka untuk datang ke PPV yang terdekat dengan rumah mereka. Jadi ini juga perlukan synchronization, betul. Dan ini kita perlu buat perbincangan dalam mesyuarat kita di MKN agar ada satu saluran yang khusus untuk menangani isu mereka yang dapat tempat temu janji yang sangat jauh daripada tempat tinggal mereka. Selain pada usaha yang tadi saya sebutlah, mobile klinik itu, kita belum sampai ke tahap itu because kesediaan KKM untuk mengaturkan pekerja ataupun doktor dan nurse mungkin belum sampai ke tahap itu kesediaannya. Jadi kita tunggu mungkin dalam seminggu 2 minggu apabila keadaan di PPV itu lebih stabilize, lebih settle dan bersistematik dan sebagainya, mungkin kita boleh decentralized, membawa sekumpulan doktor dan nurses untuk turun Padang untuk mendekat untuk membuatkan accessibility untuk vaccination ni lebih mudah untuk orang yang jauh. Betul. Baik, Datuk, semakin menarik sebenarnya perbincangan ini, tapi seperti biasalah kita akan berehat dulu buat seketika dan Datuk jangan ke mana-mana, terus kekal di sana, dan kepada anda juga jangan ke mana-mana kerana kita hanya akan berehat buat seketika. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara ini yang kami bawakan kepada anda bernama TV tentunya. Jumpa lagi. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini dan kita masih lagi bercakap tentang vaksinasi COVID-19 kebangsaan. KPKT, pergiat usaha dekati komuniti setempat. Itu sedikit perubahan. Tadi di awal kita sebut tentang PKN, tetapi sebenarnya KPKT ataupun Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Dan tentunya kita masih lagi bersama dengan tetamu yang cukup istimewa, iaitu Yang Berhormat Datuk Hajah Zuraida Kamaruddin, iaitu Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Baik, pandangan daripada Datuk, ini pun satu isu yang dimainkan dengan begitu meluas juga, Datuk ya. Kita tahu banyak pihak yang memainkan peranan, mengambil inisiatif untuk menggalakkan seramai mungkin rakyat Malaysia untuk menerima vaksin COVID-19 ini ataupun suntikan COVID-19 ini. Tetapi ada juga yang merasakan, Datuk ya, bahawa mungkin target kita seperti apa yang Datuk sebut tadi untuk mencapai immunity berkelompok ataupun herd community itu di penghujung tahun ini mungkin agak sukar untuk dicapai. Tapi apakah Datuk merasakan bahawa kita harus bersikap positif dan ianya sebenarnya boleh capai seperti apa yang ditargetkan oleh kerajaan?
Jadi insya-Allah alhamdulillah saya kira insya-Allah sasaran yang terletak oleh kerajaan insya-Allah akan dapat tercapai. Walaupun kita lihat pada peringkat permulaan ini ada banyak isu-isu penyelarasan, isu-isu perkemaskan dan juga isu-isu supply dan sebagainya ya. Jadi it is a teething problem, orang cakap masalah awal ya. Jadi yang ini alhamdulillah akan pick up dalam masa yang terdekat ni, dalam fasa kedua ini. Jadi ketika ini hanya baru 10% kita punya herd immunity. Herd community. So jadi kita harap dalam masa fasa ketiga dan fasa keempat itu sampai bulan Ogos kita harap kita akan dapat capai 40% dan sampai Oktober 60% dan insya-Allah sampai hujung tahun kita akan capaikan 80%. Jadi sebab itu kita harus mempertingkatkan kita punya gerakan kepada community, kepada akar umbi dan semua jentera-jentera kerajaan seperti di bawah KPKT kita gunakan, saya kata gunakan pengurusi penduduk, saya gunakan pengurusi JMB, MC dan juga ahli majlis untuk turun padang untuk mobilize. Dan kita juga gunakan Menteri Perpaduan untuk gunakan pengurusi KRT untuk turun padang ke rumah-rumah kawasan perumahan. Dan juga ni termasuk juga Menteri Luar Bandar menggunakan ketua kampung turun padang untuk memastikan bahawa pendaftaran itu dapat dicapai dan juga untuk memastikan yang sudah dapat appointment mereka menghadirikan diri untuk mendapatkan injection. Dan juga ketika ini juga kita juga ada isu sedikit mengenai isu supply, walaupun kita telah membuat booking tapi supply itu datang tidak mengikut tarikh ataupun target yang telah kita tentukan. Tapi yang ini juga diperkemaskan insya-Allah dan juga kerajaan juga telah mengambil inisiatif untuk mengambil lagi beberapa supply yang lain untuk backup kepada supply yang kita ada seperti yang sudah kita tahu Pfizer, Sinovac dan juga AstraZeneca. Tapi ada juga brand-brand tambahan yang kita nak pastikan untuk backup sekiranya ada kelewatan dan sebagainya daripada yang vaksin-vaksin yang telah kita tempah awal. Setuju atau tidak Datuk? Pandangan yang dilontarkan oleh banyak pihak jugalah. Mungkin kerajaan juga perlu melihat secara serius sebenarnya tentang pusat-pusat suntikan vaksin ini sendiri. Ianya harus perbanyakkan dan mungkin juga terutamanya di kawasan-kawasan perumahan, dewan orang ramai dan sebagainya harus digunakan sepenuhnya dalam usaha untuk mendapat lebih ramai lagi respon yang positif daripada penduduk di sekitar kawasan yang sedia ada. Dan di sinilah mungkin kerajaan dan juga kementerian sendiri boleh melihat dan membantu kerajaan untuk mewujudkan lebih banyak pusat-pusat suntikan di kawasan-kawasan perumahan terutamanya. Ya, sebab itu KPKT mencadangkan kepada kerajaan untuk decentralize and mobilize. Maknanya decentralize kita buat di peringkat-peringkat yang lebih kecil, bukan mega-mega, bukan PPP mega, yang lebih kecil dan yang mudah accessible untuk rakyat datang, untuk mudah rakyat sampai ke situ ya. Jadi kita juga di pihak KPKT kita menawarkan dewan-dewan yang sesuai untuk digunakan dan juga dewan community di peringkat perumahan. Ini semua kita telah infranya telah ada untuk kita tawarkan kepada pihak KKM. Cuma koordinasi dari segi penyediaan logistik dan juga penyediaan anggota-anggota kesihatan seperti doktor, nurse yang nak buat injection dan sebagainya. Yang ini dah harus diatur dan susun untuk memastikan bahawa ada pasukan-pasukan yang boleh bertugas di tempat-tempat yang telah kita cadangkan. Because bila kita decentralize, banyak tempat lagi yang kita buat dan ini tidak juga kita lupakan juga ada unit khas yang turun ke rumah-rumah orang tua di pusat-pusat OKU. Betul. Di tempat-tempat rumah sakit juga. Ini juga ada unit yang turun juga untuk sampai kepada kumpulan-kumpulan ini. Jadi saya sebut tadi infra tu dah ada dan saya juga dengar bahawa banyak lagi doktor-doktor dan juga nurses-nurses yang daripada private sector telah menawarkan diri dalam 1,500 untuk turut mengambil bahagian untuk membantu memberikan injection vaccination kepada rakyat kita dan ini juga mengambil masa untuk kita mengatur dan menyusun mereka agar
agar dapat juga bertugas di tempat-tempat yang lebih kecil, dalam skala yang kecil. Jadi ini masih lagi dalam perancangan dan masih lagi dalam pembentukan, dan jadi ini harus kita sediakan apabila vaccination pun datang dengan mengikut jadual. Jadi ini akan dapat mempercepatkan lagi proses kita mencapai sasaran kita. Untuk mencapai sasaran ini, peranan yang dimainkan ataupun sumbangan yang diberikan oleh tenaga sukarelawan adalah merupakan antara perkara penting sebenarnya, Datuk, ya. Dan apakah Datuk setakat ini berpuas hati dengan jumlah tenaga sukarelawan yang ada dalam usaha untuk menjayakan apa yang disebut sebagai My Sukarela dan juga pelaksanaan MyVac ini, tu? Okey, alhamdulillah, yang program saya panggil program MOVAC, program mobilisasi vaksin community. Dan alhamdulillah, penggerak komuniti negara ini adalah satu jentera sukarelawan yang ada seluruh negara. Dan juga mereka kita buat kerjasama dengan PBT. PBT juga ada seluruh negara. Dan juga dalam COB itu atau Commission of Health juga ada di seluruh negara, di semua PBT. Begitu juga dengan KRT, kawasan rukun tetangga, mereka juga di seluruh negara. Jadi it's a matter of connecting them together, coordinate them together so that the whole ecosystem is ready to support this program. So jadi kita dah lancarkan di Ampang semalam hari Sabtu lepas, dan insya-Allah saya akan ke Johor, ke Penang dan juga ke Perak untuk melancarkan program MOVAC ini atau program mobilisasi vaksinasi community. So jadi dengan ada jentera yang tersedia di seluruh negara ini, kita harus manfaatkan mereka. Jadi inilah yang kita laksanakan. Kita gunakan semua jentera-jentera yang ada, sukarelawan NGO dan juga dengan kerajaan, kita gabungkan dan kita koordinatkan mereka. Dan ianya memudahkan kita untuk menjalankan tugas bila semua tahu peranan mereka, apa yang harus mereka laksanakan. Okey, kita tinggal lebih kurang 2 minit saja lagi Datuk, masa mencemburui kita sebenarnya. Jadi pesanan dan juga harapan Datuk sendirilah untuk menjayakan program yang telah pun disusun atur dengan begitu menarik sekali oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Silakan, Tok. Alhamdulillah, syukur syabas dan tahniah. Saya harap rakyat Malaysia akan lebih semangat untuk mendaftarkan diri dan juga menghadirkan diri untuk mendapat vaccination. Dan juga saya merasa amat gembira kerana apabila saya turun padang, banyak yang telah mendapatkan vaccination memberikan komen bahawa pengurusan di PBB itu adalah sangat teratur dan tersusun, dan mereka sangat kagum dan impress dengan kerajaan, dengan Kementerian Kesihatan, dengan kebolehan mereka untuk mengurus vaccination ini, dan mereka amat kecewa dengan ada netizen-netizen di social media yang mengutuk, mengatakan pengurusan tak bagus dan sebagainya. Jadi inilah mereka menjadi testimoni bagi kita untuk menggalakkan orang ramai di luar sana untuk terus datang untuk mendapatkan vaccination dan juga mendaftarkan diri. So jadi dengan adanya testimoni daripada rakyat Malaysia sendiri, maka ia juga satu galakan yang penting kepada rakyat Malaysia yang lain juga. Jadi saya amat berharap yang belum lagi berdaftar, sila berdaftar, dapatkan MySejahtera dan pergi ke klinik yang terdekat dan jumpalah anak-anak kita atau jumpa dengan pegawai-pegawai kerajaan di mana sahaja. Cuba bertanya kepada mereka, kalau tidak tahu bagaimana nak mendaftarkan diri, kita sentiasa menunggu untuk membantu, dan insya-Allah dengan semua kerjasama rakyat Malaysia, kita akan dapat mengatasi isu COVID ini dan dapat mencapai 80% herd immunity yang kita targetkan, dan insya-Allah rakyat Malaysia akan dapat pulang balik ke secara hidup yang normal dan akan dapat berekonomi, menjalankan tugas dan dapat menjalankan perniagaan dan sebagainya, dan insya-Allah Malaysia akan bangkit lebih baik daripada dulu. Itu yang saya harapkan. Jadi saya harap mesej saya ini akan dapat disambut baik oleh rakyat Malaysia. Betul. Kita juga mengharapkan begitu. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Hajah Zuraida Kamarudin kerana sudi bersama dengan kita di ruang bicara ini, walaupun masa agak suntuk. Tapi sesuatu yang Datuk kena janji dengan saya lah, bahawa Datuk boleh datang tak nanti ke studio kita nak bercakap tentang isu ini lebih panjang lagi. Jadi bila berjumpa dengan Datuk tu mungkin banyak lagi idea-idea yang sempat InsyaAllah kami. Okey, mesti Nadia buat
Another 2 weeks or 1 month, we see how it happens, then we can come berbicara lagi sekali, insyaAllah. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Yang Berhormat Datuk Hajah Zuraida Kamarudin kerana sudi bersama kita, dan tentunya kita juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada anda yang mungkin berkesempatan untuk mendengar apa yang dihujahkan oleh Yang Berhormat Datuk Hajah Zuraida, dan itu sesuatu yang cukup penting sebenarnya untuk kita hayati. Dan kepada mereka yang masih lagi belum lagi mendaftar ataupun belum lagi menerima suntikan COVID-19 ini, jangan lupa kita masih lagi berjuang menentang COVID-19 di negara kita. Dan macam selalu kami pesan kepada anda, kita jaga kita jaga keluarga kita, dan kita jaga negara kita. Jumpa lagi.